Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad dibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Kita masih diberi kekuatan dan semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk berpuasa, bertarawih, semangat untuk mengikuti kuliah sampai tersilap, semangat. Semalam saya main dah, tapi dah lama tak main masjid Mata Untuk Mahat ni. Main awal sikit, periki tengok kan. Tang silap tak mengaku juga. Dan saya bulan puasa ni, aku dia subuh ni, saya tak masuk lah diri, pakai ha tu tetap belagak badan muka. Mujang doktor lah teman saya duk menyorok balik tiang. Alhamdulillah tuan-tuan, kita duduk dalam satu bulan yang saya terfikir tak saat ni macam JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Dulu setahun sekali, lah 6 bulan sekali. Orang hak ada lori, ada apa, dia kena cat balik, dia kena pergi tengok balik, asap jangan bagi keluar banyak kan. Kadang-kadang pergi repair, siapa nak periksa je Puspakom, JPJ. Lepas tu baru boleh jalan balik jalan. Kalau kita renung tengok Ramadan pun lebih kurang macam tu. Selain daripada kita duk harap pahala Allah Subhanahu wa taala, kita harap rahmat Allah, keampunan Allah, kebebasan daripada neraka Allah, di sana terdapat sesuatu yang lebih penting untuk kita miliki, iaitu kita kembali memperbaharui tahap status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dipanggil madrasah Ramadan oleh sebahagian ulama, sebuah pusat servis. Kita nak servis diri kita supaya balik semula kepada fitrah kita, kepada asal kita. Macam lori tadi, asal pergi beli koyak plastik, minyak pun tak leaking elok. Bah dia bawa kelapa sawit sampai lebih tan dia tu, menyengit, lerak habis, asap hitam, tak tukar. Kita pun lagu tu. Asal kita dulu hebat, asal kita dulu darjat kehambaan kita kepada Allah, Masya Allah. Dalam Quran kita tengok Allah cerita ke mana keadaan fitrah kita sebelum Allah lahirkan kita ke alam dunia. Allah tanya semua kita, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Kita semua dah jawab, bala syahidna. Bahkan ya Allah, kami nak saksi, kami percaya engkau adalah Tuhan kami. Semua kita jawab. Ada setengah pendapat ulama menyatakan kalau kita tak boleh jawab waktu tu, kita tak hidup, tak dilahirkan ke dunia. Yang lahir mai ke dunia, tak kira yang Islam ke yang tak Islam, orang Melayu, Cina, India, apa, semua jawab asalnya.
Kan? Mengakui kebesaran Allah maknanya kita cukup cantik pada asal kejadian kita. Fitrah kita cukup cantik. Cuma bila kita lahir mai ke dunia, berdepan dengan ujian Allah terhadap pengakuan kita dulu. Bagaimana antara ayat yang Allah cerita dalam Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Kata Allah, adakah manusia menyangka bahawa dibiarkan mereka setelah mereka berkata amanna, kami dah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Dengan ujian Allah itu termaklumlah di sisi Allah siapa dia orang yang benar dalam pengakuan dia dan siapa dia orang yang dusta dalam pengakuan dia. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, dalam menghadapi ujian inilah ramai manusia yang terkorban fitrah dia, yang tumbang fitrah dia yang cukup hebat di sisi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan Ramadan kepada kita umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah boleh kita umpamakan sebagai pusat servis untuk kembalikan balik kita kepada fitrah kita, asal kita. Sebab tu kita raya 15 hari lagi kita raya. Raya tahun ni tak kalut dah tuan-tuan, dah sepakat dah seluruh negeri, seluruh Malaysia ni menetapkan tarikh raya, iaitulah pada 1 Syawal insya-Allah. Apa nama hari raya ni? Antaranya dipanggil Aidil Fitri, hari kita balik kepada fitrah kita, asal kita. Ada yang mengatakan zakat fitrah suci pun lebih kurang macam asal kita suci kan? Jadi dalam nak kembali balik kepada fitrah itu, Allah bagi pusat servis Ramadan. Nak balikkan kita semula kepada asal kita. Antara ciri sifat mulia asal kita, ketakwaan kita cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mengaku dah lain daripada Allah sebagai Tuhan. Itu simbolik dalam konteks pengakuan kan. Yang kita ni meletakkan perintah Allah nombor 1, kitab Allah nombor 1, hukum Allah nombor 1, dalam tersimpul dalam ungkapan bala syahidna tadi. Cuma bila kita lahir mai, ini yang banyak halangan-halangan yang menyebabkan terkorbannya fitrah kita. Tuan-tuan, hilangnya arah tuju kita, fokus kompas kehidupan kita pun lari memusin rata. Sebab tu Rasulullah gambarkan terpesongnya hala tuju kehambaan seorang hamba Allah sampai ke peringkat yang cukup dahsyat. Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu zaman ke atas umat-umat aku, mereka puja 5 perkara, kasih 5 perkara, dan lupa 5 perkara yang lebih penting. Untuk menterjemahkan pengakuan kita sewaktu kita mengaku depan Allah bala syahidina. Apakah dia? Yang pertamanya, yuhibbunal hayah wa yansawunal maut. Mereka kasih kepada hidup yang sementara, lupa kepada mati yang merupakan hakikat ciptaan Allah.
Tuan-tuan, hanyutnya manusia dengan cubaan ujian ini sampai dia rasa seolah-olah hidup dia sekadar di dunia. Tak ada kematian yang sedang tunggu dia, tak ada. Maka kita akan tengok orang lagu ni, dia pulun apa yang perlu untuk hidup dia aja. Seolah-olah macam dia tak mati. Dia tak mati. Amal ibadat tak ada, takut ke Allah tak ada. Yang dia kira, dia berjuang dalam hidup dia takat hak perlu dalam hidup. Mati apa nak jadi, hak tu belakang kira. Ni manusia hidup, prinsip dia berubah, tuan-tuan, berubah. Dia tak peduli. Sebab tu kalau menyaga, tipu, kalau ahli politik tikam kawan kok belakang, pijak kepala kawan. Dia kata kalau kita tak pijak kepala orang, orang pijak kepala kita. Baik kita pijak kepala orang dulu. Ni semua dah kena penyakit ni, tuan-tuan, hancur. Satu, hilang kompos hidup dia, dah lari. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yuhibbunal dunya wa yansawunal akhirah. Mereka pakat kasih kepada dunia tetapi lupa kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hati ni duk kira apa yang dia perlu dapat lagi untuk dunia dia. Apa yang perlu dia ada untuk bela dia di hari harta benda tak berguna lagi dah, anak pinak tak berguna lagi dah, dia tak fikir apa yang perlu. Kan? Orang lagu ni, tuan-tuan, tabung masjid haram dia nak buh, masuk biar tersepak tong derma tak buh. Dia kira hak tu yang boleh bagi faedah kat dia di dunia. Akhirat seolah-olah macam tak ada. Dia tak percaya. Sampai ke peringkat tu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Mereka kasih kepada harta benda tetapi lupa kepada hisab Allah. Maka kita boleh tengok manusia dalam bab cari harta benda ni, dia tak peduli haram halal dosa pahala. Bagi dia seolah-olah tak ada hisab. Bagi dia seolah-olah macam tak ada di akhirat esok Allah nak kira tentang harta yang ada kepada dia. Hisab harta ni tak berlaku. Oleh sebab tu pederai. Tuan-tuan, jahanam orang ni. Hak ni yang Datuk Mai Kamui kata, al-pulus fid dunia wal mampus fil akhirah. Kalau kira duit di dunia, mampu di akhirat. Orang ni dia tak peduli. Tiga. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Mereka kasih kepada qusur. Qasrun makna dia istana. Qasrun ni istana. Dalam hadis ini maksudnya mereka kasih kepada kediaman yang mewah-mewah. Kan, banglo, kemewahan yang berbentuk qusur lah, istana kan. Tapi wa yansawunal qubur, mereka lupa kubur yang sempit yang mereka nak masuk, lupa. Bukanlah salah kita duduk rumah banglo besar, tak salah kan. Bahkan Nabi kata itu salah satu daripada ciri-ciri kebahagiaan hidup. Ada 4. Yang pertama, zaujatuhu salihah, isteri yang baik. Rumah besar pun bini macam singa tak jadi. Lah kali duduk kedai kopi dengan masjid juga kita. Yang pertama, isteri yang baik. Yang kedua, al-manzilul wasi'ah, rumah yang luah, wasi'atun luah. Ni pun punca tanda bahagia juga. Tuan-tuan, kalau duduk rumah satu bilik, rumah ada satu bilik, anak ada 8, Allah, nak tunggu lena 8 ni jenuh perah ayak makau pergi minum dia lena. Tak dia kerja apa. Sebab tu kata ulama, paling koman rumah kita 3 bilik baru selesa. Bilik kita dengan bini kita, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Okeylah. Kan boleh besar pun tak salah. Apa lagi? Yang ketiga, al-murakabus salihah.
kenderaan yang selesa. Kan kereta kita lah kalau zaman lama selesa elok juga. Ni duk pakai Datsun Kana sampai anak puluh lah. No. Nak pergi hospital sampai traffic light mampu itu jenis surung, lama-lama pakai beranak lah kereta habis ni. Kalau mampu al-manzil wasi'ah, beli kereta yang luas gitu. Tapi janganlah sampai beli bas, no. Gitu. Kemudian yang keempat, apa lagi yang keempat? Anak yang baik. Itulah lebih kurang. Tuan-tuan sekalian, tak salah. Tapi yang disebut tadi ni, manusia ni, tuan-tuan, punya hilang arah dia, seolah-olah matlamat hidup dia, dia nak duduk lah rumah dia. Duk kira apa besar. Tengok belah depan ada 10 kaki, tarik pula pisang sikat 10 kaki depan lagi. Tengok belah belakang ada lagi buka pula belakang. Kira apa elok yang masjid haram tak main. Dia ingat dia nak mampu lah rumah dia. Nak masuk kubur tu, yang nak bawa pergi kubur yang sempit, apa yang perlu? Manusia lupa, kan? Tu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat dah tu, no? Yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka kasih kepada ciptaan-ciptaan Allah, tapi lupa kepada Allah yang mencipta. Allah bagi apa kat dia, dia nikmati. Allah bagi bini kat dia, dia seronok. Allah bagi nikmat laki kat dia, seronok. Anak-anak seronok. Tapi kat Allah dia lupa. Allah yang mencipta, yang memberi, dia lupa. Allah suruh sembahyang lupa, zakat, puasa, haji lupa, duk seronok dengan apa yang Tuhan bagi kat dia, dia seronok. Kasih dia, tapi lupa kepada Allah yang memberi. Ini antara penyakit yang melanda umat akhir zaman. Nabi sebut, no? Kerana gagalnya dia menghadapi ujian untuk mempertahankan status dia sebagai hamba yang ubudiyah, dia hebat pada asalnya, iaitulah seorang yang pengakuan bala syahidna tadi itu, sebagai hamba yang taat kepada Allah, sebagai hamba yang tinggi maqam dan darjatnya di sisi Allah, hamba yang bertakwa. Dan tuan-tuan, jadi sebab tu Ramadan ni terlalu penting bagi kita. Dia nak mengembalikan balik kita, kekuatan kita untuk mempertahankan sifat ubudiyah kita kepada Allah. Nak servis kita ni, nak buang tu semua hak penyakit hak ada tadi. Tuan-tuan, 15 hari dah kita berada. No. Kita sendiri boleh ukur diri kita. Orang lain mungkin tak nampak. Dan muhasabah ni kita sendiri yang buat. Bagaimana kita dengan kehidupan yang Allah bagi? Bagaimana kita dengan dunia yang sedang kita berada? Bagaimana kita dengan harta yang Allah beri kepada kita? Kesenangan dan sebagainya. Apakah dia mengorbankan fitrah kita? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang boleh mempertahankan fitrah dia ni ialah orang yang ada kekuatan takwa dalam diri dia. Yang ni lah. Sebab tu imam lalu pesan pada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal sekalian kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah. No? Vitamin takwa ni cukup penting dalam diri kita, tuan-tuan. Nak selamat daripada 5 jenis penyakit tadi. Hak ni kalau tanya doktor lah pun dia tak ada klinik dia ubat ni nak ubat penyakit ni. Ubat dia ialah takwa. Yang ni yang Ramadan tawarkan kepada kita. Yang kita duk berjuang, kita puasa di siang hari, kita ibadat pada malam hari, kita sucikan niat kita untuk kita nak apa nama, aktifkan vitamin ni, vitamin takwa di dalam diri, supaya dia mampu mempertahankan diri kita daripada virus-virus penyakit yang nak menghancurkan apa nama fitrah kita.
Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu ada ulama menamakan Ramadan ni sebagai madrasatut taqwa, kan? Tu Imam sebut tu, sebaik-baik bekal ialah taqwa tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap Jumaat. Allah pun tahu, kalau takat habaq saja tak jadi. Dan duk habaq tak dan tu Imam nak habaq baru muqaddimah khutbah pakai hangguk, faham tak? Lena, no? Tu Imam pun sabit dia baca khutbah, kalau dia duduk bawah dia boleh no. Sebab tu Allah bagi juga Ramadan ni nak masukkan kita juga. Tak cukup dengan pesan wadu fa inna khairaz zadi taqwa, tak cukup. Allah masukkan, wajib kita semua masuk dalam pusat servis Ramadan ni, nak servis takwa kita. Banyaklah kita tengok bagaimana indah dan cantiknya pusat servis takwa Ramadan ni, tuan-tuan. Pagi ni saya nak ambil satu ya. Hari lain pula tersambung. Tuan-tuan, antara yang boleh mengaktifkan vitamin takwa dalam diri kita ialah sifat sabar. Ramadan didik kita pada ke arah itu. Sabar satu sifat yang cukup penting, kan? Takwa apa dia? Secara umum ringkas Imam Ghazali kata, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah. Sifat menjunjung tinggi perintah Allah, sifat benci meluat kepada segala yang Allah tegah. Ini takwa. Tuan-tuan, hidup dia hanya berpegang yang diizinkan oleh Allah. Yang Allah tak berkenan dia tak teringin. Ini takwa. Lawan takwa ni taqwa. Taqwa ni hak Allah suruh pun dia buat, hak Tuhan larang pun dia buat. Dia semua boleh, serba boleh. Malaysia boleh, semua boleh. Hak ni tak boleh jadi. Macam taqwa lah, taqwa kita tengok buat apa nama bihun sup pun boleh, apa sembot pun boleh, taqwa sumbat pun boleh. Nama tak makan taqwa sumbat, buku kacang sedap. Kan? Semua boleh. Hak ni yang lingkup, hak ni yang bila jadi taqwa ni, yang 5 penyakit virus bahaya tadi menyerang kita. Okay. Yang selamat ialah orang yang sifat takwa, sebagaimana definisi dia yang betul, orang yang hanya cinta kasih kepada yang Allah redha dan dia benci kepada segala yang Allah larang. Tuan-tuan, antara yang nak meletakkan kita ke tahap itu perlu kepada sifat sabar, kan? Tidak nak buat hak Tuhan suruh ni, kalau tak sabar tak boleh, tak boleh buat, no? Ni nak sembahyang subuh kalau tak sabarlah, kan, tak boleh mai kita dengan mengantuk mangkit awal pukul 4, pukul 5. Kita tak apa, orang betina mangkit pukul 4 mangkit dah. Kan, tapi ada kekuatan dia, sabar dia mai juga, kan? Ni majlis ilmu tak hidup kalau kita pakat tak sabar. Tuan-tuan hak mengaji tak sabar, saya hak mengajak tak sabar. Tambah saya dah semalam mai terbetul lah. Pasal mai malam ni tebal muka pula lah. Tapi kita sabar mai juga, hidup majlis ilmu. Tuan-tuan, nak tinggal hak yang tegah pun kena ada sabar. Tak ada sabar tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Kita duk buat benda hak Tuhan larang, kan, dia jadi syok dah, kan? Tiba-tiba nak berhenti ni, kalau tak ada sabar tak boleh. Orang tikam ekor pun kalau tak ada sabar tak boleh tinggal. Kawan duk biasa hari Sabtu duk beratur, orang tu biasa nak tinggal payah. So kata nak tinggal lah, dia mimpi pun mai cukup bagus, mimpi kora, mimpi bewak, mimpi segala-gala mai. Dia kata yang dulu dia tak mai duk tunggu mimpi, dia tak mai nak pergi ambil nombor. Tak tahulah orang cerita saya lah, dia ada semua tu, kora nombor dia sekian-sekian, ulak sawah sekian-sekian. Masa dia duk tikam dulu tak mai benda ni, mai dia nak berhenti je, dia mimpi cukup bagus. Tuan-tuan, tak sabar dia tak boleh tinggal. Dia tak boleh tinggal. Tu satu, kita Ramadan tengok didik kita, Allah kekang kita nak jaga puasa kita, sabar cukup kena banyak, tuan-tuan. Sabar bangkit esok. Sebab tu amalan-amalan sunat dalam puasa ni kita kena buat
baru dia boleh menjana takwa kita tu kan. Antaranya bersahur kan, nak makin sok ingat senang. Awak makan awal-awal lepas Isya, lepas tarawih tu lajak terus syok, tidak boleh. Tapi Rasulullah suruh juga tasaharu, hendaklah kamu bersahur, fa inna fis sahuri barakah, kerana pada bersahur itu ada keberkatan. Sebab bila kita bangkit tu, kita lawan diri kita no. Kita sabang atau mengantuk kita tu sebab nak buat amalan sunnah ni, nak bagi aksesori puasa kita tu lengkap. Sedangkan kita tak sedar Ramadan sedang didik kita awal-awal pagi lagi dah jadi orang yang sabang. Tuan-tuan, doa ni kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni, antara masa yang paling mustajab doa. Pertama ketika buka puasa, yang kedua ketika sahur, yang lain-lain ada lagi lah. Ni cukup mustajab ni. Tuan-tuan, ibarat kalau kita duduk di Mekah, Multazam, Pancok Meh, Bukit Sopa, Marrah, tu kalau kita duduk di Mekah kan. Kita duduk dalam Ramadan, antara tempat yang mustajab doa ialah waktu berbuka dan sahur. Mustajab. Sebab tu doa tuan-tuan waktu tu duduk bagi awal sikit. Ni perangai orang kita cukup huduh, orang duk doa tahlil tak main lagi, tunggu lagi tengah 2 minit orang nak bang baru pakat main. Tak tahu lah masjid macam Tok Mahat ni, masjid belah setui tu kan. Masjid Tok Mahat insya-Allah lebih kurang je. Main bagi awal sikit. Waktu tu doa dia mustajab. Kalau di rumah pun panggil anak-anak kita. Main duk ni 15-20 minit lagi nak buka puasa dah, jangan duk belilau. Main duk tutup TV semua, main duk. Ayah baca doa waktu tu, anak bini amin Allah. Waktu tu doa mustajab. Sebut anak kita, ada yang nak periksa UPSR tahun ni, ada yang nak periksa PMR, ada yang nak periksa SPM, Pastam ke apa ke. Orang minta ke Allah waktu tu. Kita jadi ketua keluarga ni, anak-anak kita minta ke Allah. Kan, jangan duk tunggu nak buka sampai doa apa dak. Allahumma lakasum tu pun dak. Yang ada Allahumma lakasum tu wa bizalika lafa'tu wa ala zirtika lahapu semua dulu. Baca doa dulu kan. Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sambung lagi yang tubuh menghabis kali. Minta doa kat anak-anak kita, kat diri sihat diri kita dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, jangan tunggu orang bang baru masuk dalam rumah. Mula-mula dia masuk dah doa tak baca. Katok ayak ni. Allah. 4 jenis ayak. Ayak soya, ayak cincau, ayak last sekali ayak daun ketum. Tok Bilal baru ya 3 gelas dah jalan. Doa apa pun tak. Baru belum lagi. Kata Tok Bilal kata pembesar suara dalam ujian mampu kau tu kembang. Tuan-tuan sekalian, baca doa. Satu lagi waktu sahur. Kita doa sekali lagi cantik insya-Allah. Bukan takat di Mekah, Madinah aja, Raudhah saja ada tempat yang mustajab doa. Kan dalam Raudhah mustajab minta syurga. Saya sebut Raudhah ni, saya nak cerita kat tuan-tuan pengalaman saya. Belum ni kita duk baca dalam mastika, dalam apa. Pengalaman baru saya lah, yang saya sendiri jumpa. Kan. Lebih kurang sebulan belum puasa, saya duduk di Madinah sama 38 orang. Tapi bukan saya bawa, bagi tuan-tuan mai duduk ligan saya pula. Saya tak bawa orang umrah, orang bawa saya. Saya lain sikit pada orang lain. Salah seorang yang sama dengan saya tu Datuk Bandak Kuala Lumpur yang baru, Datuk Faisal Talib. Balik umrah dapat Datuk Bandak. Alhamdulillah, DO kita dulu. Sampai di Madinah, saya pun suruhlah kita pilih banyak duduk dalam Raudhah. Tempat ni bukan ada tempat lain. Nabi kata ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kawasan di antara rumah aku dan juga mimbar aku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Doa mustajab situ, pekat-pekat bila.
ada 2 orang perempuan makcik ni, dia pipi lari balik mai dengan teriak, dengan takut, mengapa masuk dalam bilik duduk sengah. Dia panggil saya, "Ustaz, tolong tengok Ustaz, makcik ni pasal apa?" Abang dia duduk jadi trauma. Saya pun tanya, panggil kaunseling, tengok, tanya apa yang jadi kat makcik ni. 2 orang macam dulu. Dia kata, "Ustaz, tadi kami duduk dalam raudah semayang sunat, tahiyatul masjid, semayang hajat, semayang apa, dan zikir, tengah duduk doa, duduk zikir, apa tiba-tiba muncul mai depan depa gambar orang perempuan cukup cantik, wajah 2 wanita cukup mai daripada atas, mai duduk layuk depan depa. Segak suruh." Dia kata, "Ustaz, tak ada bandingan di dunia wajah perempuan sesegak yang depa tengok tu." Depa pun takut lari balik. Orang ni tak nampak, 2 orang ni nampak dalam kawasan raudah hak perempuan. Jadi dia takut, apa benda? Saya pun duk fikir, nak kata apa? Nak kata iblis takkan berada dalam raudah, taman syurga. Dia dah diusir keluar dah kan dulu. Saya pun tak tahu. Saya rujuk kat mufti, salah seorang mufti Malaysia situ Madinah. Lepas tu dia kata, "Ustaz Lan, raudah ni iblis, setan tak boleh duduk. Yang boleh duduk di situ malaikat. Mungkin malaikat dia merupa datang kat depa, ataupun Allah nak tunjuk kat depa ni wajah ahli syurga, wanita ahli syurga. Barangkalilah habuan depa ni dia adalah ahli syurga." Kan? Cantik sungguh. Saya pun habaq tu, dia pun tenang sekali. Mungkinlah ni habuan makcik dah. Mungkin makcik adalah pilihan Allah jadi ahli syurga. Allah nak pergi tengok rupa bagaimana ahli syurga, bidadari itu sebagainya. Saya pun lepas tu hari-hari ulang masuk raudah, tengok sampai ke sudah tak boleh tengok. Last sekali saya balik nak naik hotel, jumpa artis Malaysia tu, Rita Ridani pakai nama. Orang Perlis. Segak lah tu. Saya pun duk fikir, Allah Ta'ala bagi aku jumpa hak ni. Bawa anak seorang. Dia tanya dia, "Ayah dia tak main ke?" Dia kata, "Ustaz, jodoh kami tak panjang." Saya kata, "Dia dah, Allah Ta'ala tunggu di tempat." Saya membelah tak orang ni tunggu lama. Tuan-tuan, raudah tu, sejarah raudah tu macam-macam boleh jadi. Habuan lah kan, Tuhan nak bagi siapa nak boleh jumpa. Jadi kalau di dalam Ramadan ni, antara tempat yang mustajab ni 2 ni, waktu berbuka, tuan-tuan, jangan persia-siakan waktu ni kan. Satu lagi waktu sahur. Kan, kenapa ada benda ni? Allah nak bagi latih diri kita, rebut tawaran-tawaran ni. Dengan sendirinya kita mendidik jiwa kita jadi orang yang sabar mungkin kan. Puasa, tengok kuih tengah hari lagi kuih ni. Tambah kawan hak duk biasa perasak, pagi saja dah 4 batang. Dia naik pukul 11 tu dia jadi perongoi tu halau. Kita sabar. Tuhan sedang didik kita. Maknanya orang yang sabar saja yang boleh ada hidup dalam diri dia vitamin takwa ni. Kan? Takwa di pangkat yang tinggi. Dan kalau kita tengok pun hamba-hamba Allah, orang-orang yang Allah sayang di kalangan Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, tuan-tuan, yang tinggi makam dan kedudukannya di sisi Allah, semuanya kalau kita tengok seorang-seorang semuanya kesabaran mereka cukup hebat. Nabi Ayub alaihi salam, tuan-tuan, kita tengok darjat kehambaan dia, takwa dia hebat di sisi Allah. Setelah terbukti dia orang yang sabar, kita baca sejarah kisah dia dalam Qisasul Anbiya dalam kitab. Bila Allah Ta'ala istihar kat malaikat bahawa Ayub ni orang yang taraf kedudukannya di sisi Allah cukup tinggi, cantik, Allah istihar kat malaikat. Tiba-tiba iblis kata, "Ya Allah, engkau belum boleh tentukan yang Nabi Ayub ni adalah orang yang makam dia tinggi di kalangan hamba sebelum engkau izinkan aku cuba dia dulu, ya Allah." Allah Ta'ala pun izin, silakan Allah nak tunjuk. Yang kata kita boleh dapat kedudukan mulia di sisi Allah bila ada sabar. Kan macam mana kita fitrah kita dulu. Lalu Allah pun izin, turunlah iblis ni.
Nabi Ayub waktu tu dia macam-macam, dia orang kaya, ada ladang banyak, ada anak, ada. Iblis punya perancangan dia buat, terbakar, hangui habis, musnah semua harta benda Nabi Ayub. Nabi Ayub relax, dia tak duk gelabah lagu kita. Kita baru ribut, rumah bumbung sekeping terbang lah. Allah, rata pergi. Nabi Ayub relax. Iblis kata, Ish nak buat macam mana? Tak jadi juga dia. Lalu dia matikan anak-anak Nabi Ayub. Dalam ada riwayat kata dalam satu makan malam di rumah dia, dalam sama anak dia mati anak-anak dia. Lalu Nabi Ayub pun duk senyum elok. Iblis kata, celakui, nak buat lagu mana bagi? Nak bagi dia merontak tu dia kan hilang kesabaran, sabar juga. Tak jadi juga. Akhirnya Nabi Ayub direncanakan oleh Iblis bagi sakit pula, penyakit yang cukup dahsyat. Penyakit, ada setengah ulama kata penyakit kudi buta, cukup kritikal lah. Kudi buta dia boleh makan habis sampai tinggal kulit dengan tulang. Dia relax, tak kata apa. Satu hari dia duduk tengok ulat tu duduk makan kudi kaki dia, belakang kaki dia. Pop kata jatuh. Dia ambil balik ulat tu, letak atas kudi tu. Dia kata, makanlah ulat. Oh, ini rezeki hang. Sampai peringkat tu. Kita baru suspek denggi, duduk dalam kelambu siap lah. Minggu duduk dalam kelambu, tak tahu bukan dia. Cabut. Nak buat mana? Kata, tiap kita. Nak kata Nabi Ayub tu punya sabak. Sampai akhirnya dia makan, merebak penyakit dia. Sampai tinggal kulit dan tulang. Sampai kulit. Dia ada masa tu 2 orang isteri. Dia kata, wahai isteriku, aku sudah tidak punya apa-apa lagi dah. Harta pun tak ada, apa pun tak ada. Kekuatan tenaga apa pun tak ada lah. Kalau kamu nak bebas, aku bebaskan kamu. Tahu pi hak yang muda, hak tua dak duk tunggu situlah. Lama-lama sampai peringkat penyakit dia semakin merebak, berbau busuk. Orang kampung meluat tengok hambat. Isteri tua ni lah kendong bawa pergi kampung. Pergi sampai kampung lain situ pula, orang tak kenal juga, hambat usir keluar, bawa pula pergi ni isteri hak tua. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah termenikah dua, kan, kalau saja ada kot kan, kalau ya kan, hak tua tu jangan nak buat lebih kurang. Hak tu sakit demam esok kita cari hak tu lah. Tak tahulah, saya tak ada pengalaman kan. Duduk tengok dah lah, tanya Ustaz Mehdi. Dia banyak jumpa dia berani kan. Kan dia pun duduk tengok saja, dia pun tak berani lah kan. Kan dia tu duduk jaga. Sampailah satu peringkat isteri Nabi Ayub ni kata, dia kesian tengok Nabi Ayub. Wahai Ayub, mintalah dekat Allah, engkau ni utusan Allah, doa engkau Allah dengar. Allah dengar kan, minta. Lama Nabi Ayub kata, tu hebatnya kesabaran Nabi Ayub. Wahai isteriku, cuba kamu hitung tengok berapa lama dah Allah bagi sihat kat aku. Kira-kira tengok 40 tahun lebih dah. Sekarang kamu kira pula berapa lama Tuhan bagi aku sakit. Kira-kira baru 2 bulan lebih sikit. Kata Nabi Ayub, kalau macam tu lah, nikmat sihat yang Allah bagi kat aku lebih lama kalau nak banding dengan sakit yang baru sat. Tu dia Nabi Ayub tuan-tuan. Kita pun ambil cerita ni, semua nak sakit, nak pergi mana kan. Jangan duk gelabah tak tentu hala ni, pi cek tengok kencing manis sebelah, Allah satu macam jadilah, balik tidur tak lena apa semua. Buat apa? Kita ingat balik Allah, sampai umur 58 baru kencing manis naik. 58 tahun cuy, tedi elok tak? Tuhan bagi. Pasal apa bagi saat ni kita nak susah hati? Ni orang yang bertakwa, Nabi Ayub. Lama-lama nak isteri dia suruh juga minta doa, dia pun doa. Doa dia cantik, doa dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, engkau ambil harta bendaku, aku redha ya Allah, kerana dia adalah pemberianmu.
Engkau ambil anak-anakku juga, aku redha kerana dia adalah diberi pinjam oleh engkau pada aku. Engkau ambil kesihatanku juga, itu hakmu ya Allah. Aku pohon kepadamu, jangan engkau ambil dua perkara daripada aku. Jangan engkau ambil lidahku dan jangan engkau ambil hatiku. Jika engkau ambil lidahku ya Allah, aku tak dapat menyebutmu lagi. Jika engkau ambil hatiku, aku tak dapat mengingatimu lagi ya Allah. Lalu Nabi Ayub pun terus, Allah pun tak ambil, tak kacau lidah dengan hati, hati lain sakit habis. Rupanya tuan-tuan, bila lidah sentiasa menyebut Allah, hati sentiasa mengingat Allah, di samping dia bersyukur atas nikmat sihat Allah bagi lama, sakit baru sikit, jadi dia tak runsing, baik sakit dia. Allah bagi balik sihat dia lebih sihat daripada dulu. Sebab tu tuan-tuan, petang ni kita break Zat. Hak yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, gout apa semua, jangan susah hati. Ingat nikmat Tuhan bagi kat kita banyak, lama dah sihat. Sakit barulah bagi. Kemudian lidah jangan lupa sebut Allah, hati sentiasa ingati Allah. Insya-Allah sakit tu cepat baik. Ubat ni hak tu hanya sebagai sebab saja. Kan? Kadang-kadang ubat ni pun tanya doktor mana pun, dia bergantung pada psikologi kita juga ni. Kena seronok hati, happy. Kalau susah hati, lagi cepat jantung kita berhenti. Sebab tu tuan-tuan perasan tak pergi tengok GH, General Hospital, mana-mana pun seluruh Malaysia lah ni, mana ada dah nurse tua-tua, tak ada lah. Saya hari tu duk ulang tengok arwah mak mentua di General Hospital Penang, tengok muda-muda belaka, cadang nak pi lah 2-3 minggu sekali, last sekali pi 2 hari sekali pi. Kan tengok. Pasal apa saya fikir, saya tengok cerita ni betul juga kot. Dari segi kajian depa ni nak bagi orang sakit tu syok, tengok bila hati dia happy, dia membantu untuk baik penyakit kat segi psikologi lah. Boleh lah sikit dekat-dekat nak temerang tu, lebih lagi tanya doktor lah. Tuan-tuan sekalian, Allah bagi balik sihat kat Nabi Ayub ni lebih sihat daripada dulu. Allah bagi balik harta dia yang musnah lebih kaya daripada dulu. Allah bagi balik bini kat dia lebih ramai daripada hak seorang lari tu dia. Pasal apa? Sebab bila berlaku lagu tu barulah para malaikat ni semua mengaku yang Ayub ni orang yang tinggi makamnya di sisi Allah. Apa dia yang meletakkan dia antara tanda orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah? Sabar, tuan-tuan. Taqwa adalah darjat yang paling tinggi di kalangan hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tuan-tuan, sebab tu kita kata tadi, kalau tak ada sabar, kita tak boleh naik darjat takwa kita. Ni Ramadan didik kita. Bukan saja-saja Tuhan bagi kita lapang dahaga, kena pantang hak ni, pantang hak ni, tak boleh tengok, tak boleh kena. Ini proses servis Ramadan untuk mengembalikan balik kita kepada fitrah. Tuan-tuan, satu lagi, tuan-tuan sekalian, geram sangat malam tak boleh cakap ni. Ada satu riwayat cerita, satu ketika sahabat Nabi yang susah-susah, ada masalah ni, dia pergi kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa kami orang-orang yang beriman ni selalu Allah bagi dengan kesusahan macam-macam. Susah bab makan minum, susah bab anak-anak, susah bab penyakit dan sebagainya. Sedangkan orang yang tak beriman, kadang-kadang kita tengok dia tak ada susah apa, relax ya. Kan? Jangan kata sahabat Nabi, kita pun kadang-kadang terfikir juga, aku ni duk pergi masjid tak berhenti, tapi macam-macam, ada lemah jantung, ada darah tinggi, kencing manis, ada hak puak-puak, sampai tak pernah pijak tangga masjid, sihat elok, tak ada apa. Tuan-tuan, kita pun heran. Dan kita pula pernah dua zaman, zaman buah dulu dengan zaman baik ni. Kita kata zaman dulu semayang pun tak, sakit apa pun tak, lah ni sejak jadi orang masjid ni macam-macam ni main. Hak di rumah tu pun bini pun tak duduk pergi ikut Bangladesh. Kita orang masjid kan, tu hak yang lagi kan, hak isteri belakang tu pun tahu ustaz, tak sangka Pak Haji ni lah dulu elok.
Sejak balik Mekah duk mula pergi masjid ni lah, dia ulang kedai bujang petani tom yam tu lah tu. Ni gila kat petani tu lah. Pasal apa? Kita pun kadang-kadang terfikir kan. Jadi sahabat Nabi tanya lama dah Rasulullah, pasal apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ada di kalangan orang-orang mukmin ni, Allah dah tetapkan di Lauh Mahfuz sana kedudukan dia, ubudiyah dia tinggi di sisi Allah, maqam dia tinggi. Tapi Allah nak angkat dia duduk di tempat yang Allah dah ditetapkan, bergantung pada amal ibadat dia, tak cukup. Tak cukup. Semayang pun Allah lohok dekat nak asyak baru semayang, nak fardu. Orang tanya maklum awak, semayang lohok lambat sangat dekat nak asyak baru semayang. Dia kata biar pi ustaz, jimat ayam sikit, sekali ambil semayang, 2 kali semayang. Dia kata jimat apa tu, semayang lohok akhir waktu. Ustaz cermat sikit. Dia kata lohok saja akhir waktu, asyak awal waktu. Dia kena tuan-tuan. Tak cukup. No? Nak kata bangkit malam semayang, tak ada. Bangkit kencing lalu. No? Tapi orang ni Allah dah tetap dah nama dia di Lauh Mahfuz, orang yang tinggi kedudukan. Jadi bagaimana Allah nak angkat dia duduk di situ? Kata Rasulullah, Allah bagi musibah dekat dia, Allah bagi ujian dekat dia. Dia sabar dengan ujian itu, itulah yang mengangkat dia duduk di tempat yang Allah tinggi. Kena sabar. Sebab tu tuan-tuan, kencing manis yang ada kat tuan-tuan tu, mungkin itu sebab Allah nak angkat kita duduk di derajat yang Allah dah tulis di Lauh Mahfuz sana. Gantung amalan kita tak cukup. Lemah jantung yang ada kat tuan-tuan tu, mungkin itulah sebab Allah nak angkat kita tinggi derajat di sisi Allah bila kita ada sabar. Anak yang buah yang ada kat kita seorang dua tu, jangan kita pandang tak guna. Mungkin itulah dia sebab Allah nak angkat kita melalui anak-anak kita. Kita sabar, kita didik dia juga, kerana dia adalah pemberian Allah. Baik tak baik, anak aku Allah bagi, aku nak jaga dia, didik dia. Kita sabar tu yang mengangkat kita duduk di tempat yang tinggi. Tuan-tuan, sebab tu Ramadan antaranya dia servis kita ni nak bagi ada kekuatan ni. Kerana ini di antara satu ciri yang nak mengangkat hamba Allah ini di tempat yang tinggi, sebagaimana fitrah dia orang yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. No, mudah-mudahan kita tak sahaja lapar dan dahaga yang kita nampak panjang kita puasa ni, tapi kita nak tengok hikmah daripada tu. Kita nak dapat kesan daripada sabar kita menahan lapar, dahaga, letih dan sebagainya. Tuan-tuan, dia tidak merugikan kita. Allah sedang latih, sedang didik, sedang servis kita untuk jadi orang yang tinggi makam kedudukannya di sisi Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat memiliki, mewarisi sifat sabar setakat 15 hari ini. Dan juga kita terjemahkan dalam kehidupan kita dalam menghadapi segala musibah, segala kesusahan yang bukan saja-saja. Sebab tu Nabi kata orang yang Allah kasih, dia akan diberi kesusahan. Itu tanda Allah kasih kat kita. Sebab apa? Dengan dia bagi susah, menyaga jadi rogi dan sebagainya, sakit dan sebagainya, baru kita sabar. Bila sabar, naik kedudukan kita di sisi Allah. Maknanya susah tu Allah bagi pasal Allah sayang, Allah nak angkat kita. Tapi kita kena bijak lah. Ramadan ni duk didik kita supaya kita dapat faham hakikat kehidupan yang cukup indah yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dekat tu, insya-Allah kita sambung di lain kesempatan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.